Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin mukminat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi untuk menyambung pengajian kita, majlis ilmu, yang mana di sini kita masih membicarakan berhubung dengan bab yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, iaitu tentang persoalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan, dalam kuliah yang lepas kita telah membahaskan berhubung dengan perkataan yang boleh membawa kepada perbuatan syirik, seperti mana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki yang dia mengucapkan satu perkataan, iaitu bima syaa Allah wa bima syi'ta, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bima syaa Allah, dengan apa yang Allah nak, wa bima syi'ta, dan dengan apa yang engkau kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar perkataan yang dilafazkan oleh lelaki ini, menegur, terus memperbetulkan kalimah ataupun ucapan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga kita semua patut belajar. Ada satu kaedah yang disebut oleh para ulama berdasarkan kepada sikap dan tindakan Nabi. Apa yang disebut oleh para ulama, Nabi ni bila silap atau bila salah, dia akan terus tegur dan perbetul masa tu juga. Dan kalau perlu kepada explanation, penjelasan, terus dia bagi. Dia cakap satu benda, dia sampaikan satu benda, atau berlaku suatu perkara yang perlu kepada penjelasan, perlu kepada penerangan untuk mengelakkan benda itu salah atau keliru. Nabi jenis orang yang tak tunggu dah la tu juga. Maksudnya apa yang disebut oleh Nabi mesti difahami oleh sahabat. Nabi takkan cakap satu benda sahabat tak faham. Cakap sahabat duk terpinga-pinga apa dia? Ikut empah lah. Ada. Pasal ni berhubung dengan agama. Agama kalau tak faham, lingkup. Nabi cakap satu benda, sahabat faham. Kalau tak faham, sahabat buat apa? Tuan-tuan duk baca, dengar banyak hadis ni. Tiap-tiap malam ada kelas. Bila Nabi cakap suatu hadis, lafaz suatu hadis, Nabi buat satu perkataan, Nabi buat satu perbuatan, ucap satu perkataan, bila sahabat tak faham, sahabat akan tanya. Itu sikap sahabat. Sebab itu banyak maklumat
ilmu, tindakan, hukuman yang kita belajar daripada soalan sahabat. Sahabat tanya, Nabi jawab. Sahabat pula dia tak kata, ish kita tak payah duk tanya kot, segan malu. Tak, sahabat tanya. Sebab itu di dalam agama tak ada benda yang Nabi biarkan sahabat tertanya-tanya. Kalau sahabat buat benda tu salah, perlu kepada correction, perlu kepada pembetulan, Nabi akan betul. Nabi akan tegur. Sehingga kata para ulama, la yajuz ta'khirul bayan 'inda waqtil hajah. Tidak boleh melewatkan, la yajuz takhir, tak boleh menunda, tak boleh menangguhkan, tak boleh melewatkan bayan. Apa dia makna bayan? Penjelasan. Maksudnya Nabi kena jelas, Nabi kena explain, Nabi kena terang, Nabi kena cerita, Nabi kena habaq. Sebab kalau Nabi tak habaq, benda tu tak ada manfaat. Kita cakap, orang tak faham, kita tak terang balas, ada guna? Tak guna. Sebab itu antara beban orang yang mengajar, orang yang menyampaikan ni, dia kena pastikan, dia kena fikir macam mana nak bagi orang faham. Dan orang yang dengar bertanggungjawab untuk soal, untuk tanya sekiranya dia tak faham. Sebab itu dalam agama dia sangat suka, dia tekankan soal, tanya. Sebab itu kalau Nabi tengok benda tu salah, benda tu tak betul, Nabi kita biar ya, pandai-pandai fikir. Tak. Okey? Bila lelaki tu kata bima sya Allah, dengan apa yang Allah nak, wa bima syi'ta, dan apa yang kau nak, salah, terus tegur. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Dengar ada 2-3 orang duk menyanyi, duk bersyair. Di sisi kami seorang nabi yang mengetahui benda yang sedang berlaku, telah berlaku, akan berlaku. Nabi dengar depa duk puji Nabi, duk syair. Nabi tegur, yang tu tak boleh cakap. Tuhan saja yang tahu benda gaib, aku tak tahu. La tu juga Nabi tegur, la tu juga Nabi explain. Nampak? Tengok satu orang semayang tak betul, Nabi kita hang pergi semayang, terus tegur. Hari tu juga tak ada pula 2-3 hari lepas tu Nabi kita mazat. Hari tu hang ingat tak? Hari mana Rasulullah? Hari Isnin 2 bulan lepas. Awak pasal apa? Hari Isnin hang ingat tak 2 bulan lepas? Tak ingat ah. Tu yang hari tu yang hang masuk bertembur dengan aku tu, tak ingat? Ish, tak ingat. Dak nak habaq hari ni, hari tu semayang tak betul. Tu dia, tak ada. Salah perlu kepada teguran, perlu kepada tashih, perlu kepada pembetulan. La tu juga. Sebab itu agama tak ada yang samar. Semua jelas. Okey? Jadi bila kita kata tak boleh cakap macam tu, maksudnya perkataan itu membawa kepada kufur. Perkataan itu perkataan yang haram, perkataan yang dilarang. Kesannya mengangkat Nabi pada kedudukan Tuhan. Tak boleh. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Malam ini kita akan sambung setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membincangkan soal seseorang ataupun sesuatu yang boleh membawa kepada syirik di dalam perkataan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawakan bab yang berikutnya, iaitu perbuatan syirik di dalam niat. Ini soal yang sangat common lah, sangat biasa. Tapi kalau kita tengok, benda ni yang paling sukar. Di dalam banyak bab yang paling mencabar
bab yang paling berat, bab yang paling susah adalah bab mengikhlaskan niat. Sebab itu kalau kita tengok, sebagai bukti betapa hebatnya soal niat ni, sehingga kan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kerap menyebut tentang soal mencari keredaan Allah. Man ta'allama al-ilma, sesiapa yang menuntut ilmu bukan untuk mencari keredaan Allah, untuk apa? Berdebat, untuk memperlekehkan orang jahil, untuk bahasa kita sebut bertojeh. Dia mari mengaji, nak cari satu benda, nak pergi nak pergi berkelahi, nak pergi bertengkar, nak pergi cari salah. Maksudnya dia mari mengaji itu bukan untuk islah, bukan untuk memperbetulkan diri, tapi dia nak satu ilmu, dia jaga. Benar, dia cari orang, tengok kawan tu silap sikit, dia pun ini ada peluang macam orang baru mengaji silat lah, bukan boleh tempuh sikit, dia kira nak buka buah wahai baru perkemah ke kuda, belum lagi jalan-jalan sikit di mana-mana orang betuh sikit boy tak tahu mana pun kan. Niat ni satu benda yang susah. Pasal apa niat ni susah? Sebahagian ulama dia kata apa? Tuan-tuan, kalau orang salah, orang silap dari sudut perbuatan atau perkataan, kita boleh dengar dan kita boleh nampak. Betul tak? Satu orang baca Quran salah, kita boleh dengar. Pelik dia ni baca, kita boleh tegur. Atau kita tengok satu orang salat salah. Maksudnya kalau perkataan, perbuatan, qaul, fi'il, amal, kita boleh dengar, kita boleh perbetul dan kita boleh tegur. Betul tak? Kalau cakap ni mesti kita dengar. Hang baca tak betul tu. Hang sebut tak kena tu. Kita boleh perbetul. Buat lagi lah kita nampak. Tengok-tengok dia angkat takbir, dia sujud. Rokok dulu. Awak yang pergi sujud tak kata pahala kan? Dia tak penin. Hanya kena buat penin lah. Maksudnya kata para ulama, kenapa kita bercakap soal niat, kenapa kita menekankan tentang memperbetulkan niat? Kerana niat suatu benda yang kita dan Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan mai tadi sembahyang maghrib kan? Sama. Allahu Akbar, sembahyang sama, rakaat sama, bacaan sama, ikut sama. Yang membezakan kita soal niat. Ada tak tuan-tuan pernah jumpa kes orang mai tegur niat? Assalamualaikum. Salam. Orang sini ya? Dia kata saya jemaah Masjid Ara. Ni nak tegur sikit. Awak tadi dengar baca tak betul? Okey. Ataupun Assalamualaikum, nak tegur sikit. Tadi kaki tu tak kena tadi tu. Tak apa nak kena. Ambil wuduk tadi pun saya nampak daripada bilik air tadi tak kena. Yang tu biasa. Yang luar biasa, extraordinary, apa dia? Assalamualaikum. Faham tak? Lain kali niat bagi betul kita pun tengok atas, Jibril ke, Mikail ke, Israfil ke, Israel ke apa ke. Dia tak apa. Saya niat bagi elok, niatkan Allah. Makna dia nampak sampai ke dalam tu. Yang ni sakan. Sebab itu niat ni, tidak ada orang yang boleh memperbetul. Tak ada orang yang boleh correct. Intention kita, niat kita nak buat apa tu, kita saja yang tahu. Berdiri sama, menghadap sama, pergerakan sama, rentak sama, ucapan sama, perkataan sama, perbuatan sama. Tetapi matlamat dan tujuan mungkin berbeza.
Hadirin mukminin. Pasal itu saya cakap, apa cakap pasal niat? Apa cakap pasal niat? Bukan masalah niat tu. Masalah kita tak tahu siapa yang tak betul. Pasal itu kita cakap. Supaya bukan untuk niat, kita tak boleh judge orang. Tuan-tuan baca dalam hadis Usamah bin Zaid kan, yang dia bunuh satu orang dalam perang. Dia angkat pedang. Kawan tu kata la ilaha illallah. Dia mengucap hadis yang masyhur, dia bunuh. Usamah bin Zaid bunuh dalam perang, tuan-tuan. Dan kawan tu tak duk pergi mengucap masa dia nak angkat. Nabi panggil dia. Nabi kata hang bunuh orang mengucap lah. Pasal Nabi kata man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah, terpelihara darah dia, nyawa dia, maruah dia, harta dia tak boleh sentuh. Makna dia Muslim. Hang bunuh orang mengucap lah. Dalam perang, tuan-tuan. Dalam perang ni bukan boleh duk tagak-tagak. Kalau kita tagak, pi kita. Pasal tu orang yang pi perang ni bukan boleh orang baik sangat. Pasal tu Khalid sesuai pi perang. Perangnya dia memang lagu tu. Tapi kalau tuan-tuan pi perang, astagfirullah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk angkat mai, angkat pi, astagfirullah. Kucing lintah pun sini mengucap tak sangka dah. Kan? Mai masjid belah kucing 3 malam tak lena. Terbayang kucing. Tu belum tetak orang lagi. Kan? Dalam perang, pertempuran, tak hang mati aku mati. Angkat-angkat libah mati. Nabi marah. Nabi kata siapa hang bunuh? Khaufan min saif. Walaupun dia mengucap, walaupun dia lafaz perkataan syahadah, tetapi dia sebut itu kerana dia takut nak mati, kerana dia takut pedang aku, bukan ikhlas. Bukan dia mengucap tu betul dia nak masuk Islam, tapi dia nak selamat diri dia. Panjung. Kita mau kalau gitu bagus. Mau bagi. Kira apa? Tadi tak perang, sembang tak sangka. Mai tang perang mengucap pula. Tadi tak mau mengucap. Kita tak tahu. Nabi kata asyaqaqta an qalbah. Apakah hang belah dada dia? Ini soal niat. Macam mana hang tahu kata dia takut kerana pedang hang? Macam mana hang tahu dia tak ikhlas mengucap? Macam mana hang tahu? Soalan Nabi kepada Usamah, macam mana hang tahu kata dia tak ikhlas? Tuan-tuan, macam mana kita tahu satu orang tak ikhlas? Saya tahu lah, tengok muka pun saya tahu. Sakan kita. Kita memang hebat bab ni. Lepas tu bila kita baca surat khabar, tengok satu orang pakai lebay ke apa ke, tengok muka ya. Hakim tu 3-4 bulan bicara, turun naik. Berapa ratus kali tangguh. Kan? Dengar nak bagi habis. Baru boleh jatuh hukum. Mai hakim kita kot kangak ni, hakim-hakim kot tepi jalan ni, tengok muka memang balas duit ni. Tu dia. Ini kalau kita lantik jadi hakim, tak ada kes-kes tertangguh. Tak ada kawan tu nak masuk 3 tahun boh. 6 sebatan. Gua tanya, "Hai, nanti lu tak bentang lagi fakta kes apa?" Tengok hidung mentah dah. Hidung memang hidung perogol. Kita berani duk judge orang satu benda kita tak tahu latar belakang, tak tahu usul asal, tak tahu pokok pakai cerita, pergi duk bubuh sedah lagu tu. Tuan-tuan, setiap daripada tutur kata patah perkataan kita, semua Tuhan akan tanya. Kita bercakap soal tak ada mahkamah di sisi Tuhan. Kan? Pasal tu orang duk buh gambar dalam Facebook apa semua biar pi lah. Kan? Tak payah duk kita nilai lah. Kan? Orang pergi berjalan buh gambar, orang buh makan ke apa ke, kita tak mau, kita tak payah tengok. Kan? Tak payah kita kata ni nak menunjuk ni. Tak payah. Kita kadang-kadang baca orang lagu kita. Pasal apa hang kata dia nak menunjuk? Pasal aku kalau bubuh memang aku nak menunjuk. Oh. Yang ni masalah. Bila kita duduk ceramah, kita kata soal niat, suruh ikhlas, dia pergi kata ustaz kata kat aku. Pasal apa ustaz kata kat hang? Pasal tu ustaz duk kata orang tak ikhlas tu, dia tuju kat aku tu. Pasal apa hang kata ustaz tuju kat hang? Pasal aku memang tak ikhlas. Kita
tahu kadar diri kita. Kita tahu di atas tujuan apa kita buat. Pasal itu Nabi tanya Usama, macam mana hang boleh tahu? Hatta siapa yang ada COVID pun kita tak tahu. COVID pun kita tak tahu. Tas ada di kalangan kita ni, wallahiyazubillah lah. Kan? Yang tak bersimptom tu. Riak pun kan ada simptom. Satu orang mungkin kita nampak ikhlas, zahirnya ikhlas. Pasal itu manusia, nahnu nahkum bizahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita nilai di atas apa yang zahir. Kita nampak dia mari masjid, kita kata dia orang saleh. Kita nampak dia bagus, kita kata dia orang bagus, dia orang bertakwa. Dia bagus tak? Dia bagus. Macam mana hang tahu dia bagus? Aku nampak dia sembahyang, aku nampak dia di masjid, aku nampak dia baca Quran. Apa yang aku tak nampak, wallahu yatawalla as-sarair. Sebab itu saya ajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita semua pada malam ini, biarlah kita salah dalam bersangka baik. Biar kita salah tak betul, tetapi dalam sangkaan baik pada orang, daripada kita betul dalam sangkaan buruk. Saya tengok satu orang main semayang depan. Baguslah dia ni, berebut-rebut sah depan. Walhal dia nak menunjuk ke orang. Yang betulnya bukan dia nak berebut pun, tapi nak tunjuk dia mewah, nak tunjuk kata bagus, kod pemilihan pula lekat. Tak payah duk berasa lah kalau kita bukan. Mas, saya cakap ni umum. Ceramah kita umum. Dulu kita duk ceramah umum pun repot juga. Kena panggil. Jadi saya cakap umum. Pasal tu bagus rakam ni. Dia boleh tahu. Dok dia bukan cakap umum, dia memang nak tuju kat saya. Saya tahulah dia tuju kat saya sebab apa yang semua dia sebut tu ada kat saya. Susah macam ni. Macam mana saya nak ceramah? Mana saya nak tahu kata perangai tu ada kat dia? Malam tu baru jumpa. Dia pun nak pergi pasar malam, singgah main semayang maghrib, terlewat. Lepas tu sambil dia duduk semayang, dia dengar saya ceramah. Lepas tu dia lepas bagi salam, tak guna betul ustaz ni. Kata kat aku. Macam melainkan kalau dia kawan saya, memang kalau kawan saya kata tu memang saya kata kat dia. Biasa semua kawan-kawan saya tu semua dia senyum pasal dia tahu ustaz kata kat aku ni. Pasal saya kenal. Pasal tu kalau nak selamat jangan berkawan dengan ustaz. Saat ni dia smeh dalam kelas. Kita nak semeh balik tak boleh. Mikrofon duduk di dia. Tapi saya nak habang insan. Kalaulah saya salah, saya sangka baik dekat dia, walha niat dia buruk, matlamat dia buruk, tujuan dia buruk, saya berdosa tak? Saya berdosa tak? Saya tak berdosa. Pasal saya sangka baik, saya doa baik, saya harap benda baik. Saya tak, walaupun saya salah, tapi satu orang walaupun dia walaupun dia betul, sangkaan dia tu betul, tetap dia berdosa kerana sangka buruk. Di atas apa niat pun tetap salah. Cuma ada dua bab yang kita boleh sangka buruk ni. Ni tuan-tuan dengar elok Sekejap lagi hok ni pun duk sangka baik, jahanam agama. Kata ahlul hadis, di kalangan ahlul hadis, di kalangan ulama, ada dua bab kita tak boleh sangka baik. Bab lain semua tuan-tuan kena sangka baik dulu. First, tuan-tuan kena sangka baik. Apa pun tuan-tuan kena sangka baik. Pasal apa? Tak tahu tu imam tak mai sakit perut. Seminggu dia sakit perut. Ni jenis sakit perut ni yang teruk ni. Tak apa, tuduh hak baik lah. Kat sebulan tu imam kita sakit perut ni, mungkin lepas sakit perut sambung sakit kepala pula kot, mana kita tahu. Kat setahun tak kelih muka ni, mungkin lepas sakit tu pi menuntut ilmu apa ke, biar pi lah. Sangka baik kan. Wah, dia duduk lena di rumah. Tak apa, biar pi. Kita kan dosa. Tapi ada dua bab kita tak boleh sangka baik. Satu apa dia? Di dalam soal hadis. Dalam soal hadis kita tak boleh sangka baik. Maksudnya kalau satu orang dia baca hadis palsu, tetap kita kena tegur. Tetap kita kena komplain dan tetap kita kena bubuh. Tahu dia mai baca satu hadis palsu. Tuan-tuan nak kata apa? Biar piyah. Palsu pun baik. Jahanam agama. Pasal itu dalam soal hadis, dalam soal sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, tak boleh dah sangka baik.
Kalau salah, kita kena tegur, kita kena tegur, kita kena tegur. Siapa yang jual barang Nabi ke, guna nama Nabi, eksploitasi apa yang berkait dengan Nabi, hak ni tak ada maaf bagimu. Dia ni bagus ni. Biar pilah dia muhung kat nama Nabi pun, tapi dia nak suruh orang buat baik. Nabi pun tak marah kalau guna nama dia nak suruh benda baik. Jangan duk warak tak ketahuan. Tak boleh. Satu orang Muhammad dia baca hadis. Kita pun dengar pelik, kita tengok. Lepas bayang kita tengok, ustaz nak tanya sikit, hadis ustaz baca tu macam pelik Hasai ke? Doa palsu. Lepas tu baca buat apa? Biar piano kan. Tengok hadis sahih pun tak ada hak yang saya nak ceramah ni, kita reka pilah. Makna dia bagus tak? Makna dia bagus ustaz. Tak apa makna bagus kan salah. Ustaz no biar pilah ustaz no. Ustaz pun nak mengajar benda baik. Minggu depan buat mail lagi 3-4 hadis palsu. Ini tak ada. Soal bab status hadis, ketulinan agama, berhubung dengan agama, tak ada duk apa orang Kelantan, orang Terengganu kata klok klek, tak ada duk tak ada. Tak ada akhlak lah, bukan tak ada akhlak tu maksud dia. Maksudnya kalau benda tu tak betul, tak betul berhubung agama. Yang kedua, kata para ulama, kita tak boleh bersangka baik, kita kena sangka buruk. Satu dalam bab hadis, yang kedua dalam bab qada, dalam bab jenayah. Satu orang rogol, mai kat tuan-tuan jadi hakim, duk dengar kuliah maghrib, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Dia pun pasal apa hang rogol? Saya mengaku saya rogol. Mungkin hang tersilap kot no. Ya tuan hakim, saya tersilap. Lagu tuan hakim sangka tu bagus, tuan hakim ni warak, saleh. Tak apalah hang tersilap, nak buat macam mana no. Tak boleh. Satu orang bila diangkat kepada kita, berhubung dengan janayah, berhubung dengan hak manusia, tak boleh sangka baik. Boleh tak? Qadha. Pasal tu hakim dia tak boleh ada hati lembut. Hakim dia tak boleh warak sangat. Pasal apa? Sekali lagi mai semua duk kira dimaafkanlah, terkhilaf, tersalah, tersilap. Duk tersalah, tersilap, cerah, kosong penjara. Baguslah negeri ni. Tak ada orang lah penjara. Dialah semua dia sangka baik. Bunuh orang pun dia sangka baik. Dia bukan nak bunuh, dia tersilap. Tersilap apa? Dia bawa pistol pergi tembak kawan tu. Nampak tuan-tuan? So dalam soal qada, dalam soal hadis tak boleh sangka baik. Tapi dalam soal lain kita ajak diri kita untuk sangka baik. Nampak? Okey? Sebab kita tak tahu hakikat diri. Maka sebab itu kita tengok para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari, dia meletakkan hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Jadi maksudnya soal niat ni memang ditekankan sehingga kata para ulama, tuan-tuan tahu tak dalam Sahih Al-Bukhari ni bab yang pertama, bab bad'il wahyi. Bukhari ni dia susun sahih dia yang pertama sekali cerita wahyu. Tetapi hadis tentang wahyu duk nombor 2. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Sehingga kata para ulama sebahagiannya sebut apa? Kenapa Bukhari mulakan hadis Sahih Bukhari dengan hadis niat? Pasal apa? Sebahagian ulama kata untuk nak memperingatkan diri dia masa tulis kitab tu supaya apa? Masa Al-Imam Al-Bukhari susun kitab tu, susun apa? Sahih Bukhari tu dia mula dengan hadis niat tu sebagai ingatan, remind for himself, sebagai ingatan untuk diri sendiri. Bila nak tulis ni, tulis kerana Allah, tulis kerana Tuhan, bukan tulis kerana nama. Maka sebab itu kita tengok Sahih Bukhari berkat, kekal, dan orang baca sampai hari ini. Sebab tuan-tuan, salah satu bukti berkatnya ilmu para ulama, kita guna zaman berzaman. Itu bukti berkat. Tengok Imam Asy-Syafi'i tulis kitab sampai hari ini orang baca. Imam Nawawi, orang yang buat ikhlas ni selalunya depa akan berkat. Selalunya Allah Taala akan angkat depa. Betul tak?
Setengah orang tuan-tuan, dia tak ada pun buat bangunan besar, tak ada pun buat jambatan besar, tak ada pun buat masjid besar, tapi orang kenang dia. Kerana iman dia, saleh dia, ilmu dia, orang sebut nama dia. Sebahagian orang lupa macam tu ya. Ibnu Taimiyah. Ketika dia hidup, orang tangkap dia dalam penjara. Banyak orang musuh dia, fitnah dia. Tapi sampai hari ini orang kenal Ibnu Taimiyah. Orang ingat Ibnu Taimiyah. Orang sebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tetapi orang yang fitnah dia, orang yang tuduh dia, orang yang buat cerita atas dia, siapa yang kenal? Tuan-tuan kenal siapa dia yang fitnah Ibnu Taimiyah? Ulama yang lawan Ibnu Taimiyah siapa kenal? Tuhan pelenyap begitu ya. Walhal masa hidup yang lawan Ibnu Taimiyah tu mufti negara, mufti kerajaan. Dia masa hidup dia tu ada pangkat, ada kedudukan, alim besar. Tapi orang tak kenal dia, orang kenal Ibn Taimiyah. Pasal apa? Ini salah satu bukti keberkatan, keikhlasan niat Ibn Taimiyah. Orang kenal, orang ingat. Nampak? Kita pun harap macam itulah bila kita mati orang sebut nama kita dengan sebutan yang baik, kan? Rahimahullah. Okey. Jadi oleh kerana pentingnya soal memperbetulkan niat, rosaknya amal apabila kita memasukkan niat yang lain selain daripada Allah, maka saya mengambil peluang ini mengajak kita semua agar senantiasa mengislahkan niat kita. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, menjadi orang yang tidak dikenali, menjadi orang biasa lebih selamat daripada menjadi orang yang masyhur dan orang yang dikenali. Kalau kita baca banyak cerita-cerita salah, mengajak. Tuan-tuan, dulu kita cerita Uwais Al-Qarni, ingat tak? Tapi kita cerita tak habis. Uwais Al-Qarni ni orang tak kenal dia. Lepas heboh. Dulu manalah orang nak viral kan, tapi viral jugalah. Lepas orang tahu cerita dia, Umar nak jumpa dia, khalifah nak jumpa dia. Kan tuan-tuan, macam sekarang lah, siapa-siapa yang Perdana Menteri pergi jumpa, meletup satu Malaysia, kenal. Tu budak yang naik khabat pokok tu. Kita pun khabat pokok lebih pada kawan tu, dia khabat sekali tu lah. Satu Malaysia kenal dia, satu dunia kenal. Yang kita khabat orang tak kenal pun, tak tahu pasal apa kan. Mungkin kita tak ikhlas. Nampak? Tapi nak habaq ya, bila Umar cari dia, orang tahu. Ui, sakan dia ni hebat. Walhal orang di Yaman tu tak kenal, tak tahu pun dia hebat. Mustajab doa apa semua. Lepas meletup nama dia, dia lari keluar daripada kampung dia, pergi ke tempat yang orang tak kenal dia. Tapi kalau kita duduk di tempat dia, orang kenal lagi duduk, kan? Nampak? Uwais lari supaya dia pergi tempat orang kenal dia sebagai Uwais, orang tak kenal dia sebagai Uwais yang doa dia Tuhan tak tolak. Nampak? Okey, hadirin mukminin, balik pada tajuk kita. So, hadis yang pertama yang kita nak kongsi malam ni untuk menghuraikan lagi maksud apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim adalah hadis daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini masyhur dan selalu kita dengar dan kita baca, tetapi malam ini kita ulang untuk diri kita. Sebab apa? Pentingnya untuk kita memperbetulkan niat kita. Kan? Dia niat ni banyak sebab. Kadang-kadang niat kita betul, tapi orang main puji buka belakang tu pun bahaya. Kadang-kadang kita tak sembahyang, kita tak rasa pun nak rosak. Yang dia kacau ni apabila kita main buat ibadat. Pasal tu ahli ibadat ni bahaya tang mana? Bagus tang ibadat tu bagus. Tang niat tu. Tuan-tuan, siapa yang akan terkena syirik kecil ni? Satu hari dalam hadis, pendek ceritalah, sahabat duk bincang soal Dajjal ni. Dajjal ni kan. Nabi keluar. Hampa nak tahu tak? Satu benda yang lebih teruk daripada Dajjal, yang lebih dahsyat daripada Dajjal, apa dia? Kita orang belah utara ni sebut Dajjal ni, dia tak apa nak ni. Pasal dia duk ada
Qiraat lain. Dajjal. Dajjal ni besar tuan-tuan. Cerita dia besar. Tak ada Nabi yang mai tak sebut tentang Dajjal. Nabi kata ada satu benda yang lebih besar daripada Dajjal. Apa dia? Riya. Syirik khafi. Siapa dia nak riya? Saya nak tanya tuan-tuan. Orang semayang ke orang tak semayang? Siapa dia nak riya? Orang semayang ke orang tak semayang? Tuan-tuan, orang tak semayang ke riya? Dia Tuhan tahu tak? Aku ni kan semayang. Tak ada. Riya tu, yang kata riya, yang kata yura'unan nas, yang kata syirik khafi, yang kata syirik yang kecil, yang bukan kecil, kecil ni macam kita duk rasa kecil dia. Yang Nabi kata seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Siapa dia? Orang yang buat ibadat. Pasal kita baca hadis ni pun orang buat ibadat. Pasal itu tuan-tuan, tajuk ni memang sesuai dengan kita. Pasal apa? Pasal kita daripada kalangan orang buat ibadat. Kalau kita pergi ceramah kat kawan kita, hang jangan duk riak no. Hang jangan duk riak. Aku nak riak apa? Mahyang pun dok, puasa pun dok, aku pun tak tahu nak riak apa. Kan? Hang tengok aku nak riak apa? Hang lain lah. Tak ada bang pergi masjid. Aku bang 5-6 kali pun tak pipi. Riak ni, pasal tu riak ni kena cakap di masjid. Pasal dia berhubung dengan orang yang buat. Dia berhubung dengan orang yang ahlul ibadah. Mari kita dengar hadis ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna awwalan nas, manusia yang pertama, yuqda, yang diputuskan atau diadili oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar adalah seorang lelaki yang mati syahid. Hadis ini kita kata masyhur. Siapa dia orang pertama yang Tuhan panggil? Orang yang mati syahid. Awalan nas. Sebelum orang lain, orang panggil orang mati syahid. Allah panggil orang mati syahid. Fa'utiya bihi, dibawa dia menghadap Allah. Fa'arrathahu ni'amahu, kemudian dibentangkan dan ditayangkan, ditunjukkan kepadanya apa yang telah dia lakukan, dia korbankan untuk agama. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, nilaian manusia tak sama langsung dengan nilaian Allah. Hadirin mukminin, pasal itu tuan-tuan, ramai orang kata dia mati syahid, tapi Nabi kata bal huwa finnar, tetapi dia di dalam neraka. Berapa ramai manusia yang pada zahirnya, pada pandangan orang ramai, dia saleh, bagus, wara', alim, fasih lidahnya, kuat hafalannya, hebat dia menyusun tutur kata, kuat ilmunya, cekal sehingga akan orang melihat. Pasal itu tuan-tuan bisa tak baca satu hadis? Bisa dengar tak budak bercakap? Kan? Bisa dengar? Mak dia kan 3 budak yang bercakap tu. Isa yang boleh bercakap masa baby. Siapa dia? Isa bin Maryam seorang. Satu, Ashabul Ukhdud, yang nak kena tauk dalam api tu, mak dia kan tak apa nak terjun lah, pasal anak dia duk fikirkan anak tu. Anak tu kata apa? Terjun mak. Tu yang terjun tu, yang anak kata terjun lah tu.
Satu lagi baby apa? Dikatakan inilah baby Juraish. Budak tu masa mak dia duk apa? Dia panggil apa ni? Mengendong ni. Saya nak habaq kita ni tuan-tuan, tak apalah kita doa yang baik, tapi nilaian kita sebenarnya satu benda yang tak pasti. Dia dak dukung jalan satu orang hebat, satu orang dengan pakaian megah, dengan kedudukan dia. Mak dia kata apa? Mudah-mudahan anak yang aku kendong ini menjadi seperti dia. Pasal dia tampil. Kan kita tengok satu orang, kalaulah anak aku boleh jadi lagu dia. Kan kita tengok satu orang hebat jadi ustaz ke apa ke, jadi apa, lah orang duk kira jadi ustaz. Dia tahu kalau boleh jadi lagu ustaz. Jangan. Doa jadi orang saleh. Kalau boleh anak saya ni jadi orang saleh. Ya. Jangan jadi. Betul orang kata kalau boleh jadi macam ustaz kan bagus. Jangan. Pasal apa? Pasal kalau hang tahu aku siapa, hang mungkin doa wal a'yadzu billah. A'udzubillah. Janganlah bagi anak saya jadi macam ustaz. Manusia. Pasal itu kita bila orang puji kita kata apa? Ya Allah, jangan engkau hukum apa yang dikatakan oleh mereka, pujian orang ke atas aku, kerana mereka tidak mengetahui hakikat sebenar kita. Budak tu kata apa kat mak dia? Ni masa baby ni, yang kata karamah, kelebihan, dia kata ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Lalu satu orang lekeh, nampak tak ada siapa-siapa, buruk, dhaif, tengok jelek. Mak dia kata janganlah jadikan anak aku macam kawan tu. Anak dia kata ya Allah, bahkan jadikanlah aku seperti dia. Hakikat nilaian manusia. Pasal itu jangan tertipu. Jangan tertipu dengan penampilan, pakaian, tutur kata, tetapi dengan amalan dia. Hadirin mukminin. So kita balik. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Qal fama 'amilta fiha. Tuhan tanya dia. Wallahu a'lam. Tuhan tahu, tapi Tuhan tanya. Pasal apa hang buat? Apa niat hang? Tengok. Di antara benda yang Tuhan soal kita, di antara benda yang kita akan bertanggungjawab di hadapan Tuhan, niat. Hang buat pasal apa? Pasal apa hang pergi perang? Allah akan tanya. Saya ingat barangkali tuan-tuan lebih ikhlas. Selalu saya kata macam tu. Barangkali tuan-tuan yang main ni ikhlas. Tengok tuan-tuan ikhlas main betul-betul nak mengaji. Bukan siapa tahu tuan-tuan main. Sekarang yang orang boleh tahu pasal ada cek tu. Tapi dulu siapa pun tak tahu tuan-tuan main. Main semata-mata nak mengaji, nak nuntut ilmu. Ikhlas, tanpa ada sebarang habuan dan balasan. Hebat. Yang duduk di bawah itu, dia memang main nak dengar. Yang duduk di atas ni hanya Tuhan saja yang tahu. Apa sebab dia duduk di atas? Mungkin pada pandangan kita dia mulia, dia duduk atas kerusi. Dia yang bercakap. Orang panggil dia ustaz. Tapi apa niat dia? Cuba kalau masjid tu buat lupa 3 kali mai. 3 kali mai masjid buat lupa. Bendahari pun senyum, dia pun senyum. Dia senyum balik bendahari senyum kat dia. Lepas tu dia telefon, dia kata, saya ingat tak lepi masjid tu, ada masjid lain pula panggil. Mana kita tahu. Kita test tengok. Tapi jangan nak buat nanya orang kan. Azan tu. Kita azan. So, kita sambung hadis tak habis. Wallahu a'lam. Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Fama 'amilta fiha, di atas apa tujuan engkau berjihad dan berperang di jalan aku? Qal, jawab lelaki tadi, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang, qataltu, aku berjihad di jalan engkau, fika, kerana engkau, sehingga aku mati syahid. Dia kata dia buat kerana Allah. Sebab tu kadang-kadang kita boleh sebut lillah, lillah.
Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu sebutan. Yang diambil dalam niat ni bukan sebutan. Satu orang tanya, dia kata, ustaz, dia tersebut asak, tapi dia niat nak sembahyang lohok, jadi macam mana? Sahaja aku sembahyang asak, tapi dia niat lohok. Dia sembahyang tu, dia nak sembahyang lohok, dia tersebut asak. Dia kira sembahyang apa tu? Dia kira hak dia sebut ke ataupun hak dia niat tu? Hak dia niat lah. Terus itu niat itu apa yang dia niatkan di dalam hati dia, bukan apa yang dia lafaz. Terus itu dalam sesetengah perkara kan, seperti cerai umpamanya. Kita ambil balik orang Muang. Apa maksud dia? Tengok pada niat. Aku tak mau duduk dah dengan hang. Cukuplah, kita berpisah. Apa maksud dia? Tengok pada niat. Melainkan kalau lafaz tu memang sarih, dia panggil. Kalau kinayah, kalau benda yang dia kias atau benda yang boleh dipahami pada 3-4 kebarangkalian, kita nak kena tanya, apa maksud hang? Maksudnya dia kira bukan lafaz tu, tapi apa yang dia niatkan. Satu orang dia tersebut subuh, tapi dia sembahyang zuhur, dia kira zuhur. Nampak? Okey. So Allah kata, qal kadzabta, kau bohong, kau berdusta. Maksudnya niat kau tak betul. Walakinnaka qatalta. Di dunia orang tak boleh cakap benda ni. Di dunia orang tak boleh hukum. Di dunia orang tak boleh nilai. Kerana di dunia manusia tak tahu. Macam yang Usamah tadi lah, tak tahu. Tuan saya tak tahu, tuan pun tak tahu, tuan mai saya tak mai. Kita semua kita tak tahu. Pasal itu jangan judge niat orang. Jangan korek, jangan kalut isu niat orang. Tetapi kalut niat kita. Nampak? Walakinnaka qatalta li an yuqal jari, tetapi engkau berperang supaya orang memanggil engkau berani. Maksudnya dia mengharapkan pujian. Tapi tuan-tuan, kalau kita buat baik, orang puji tak apa tak? Yang kawan ni dia buat itu di atas harapan orang puji. Dia memang nak orang puji, dan dia memang daripada awal maksud dia pujian orang. 100% dia memang nak orang puji. Sehingga bila orang tak puji, dia pergi tanya. Duk buat lama dah tak ada siapa mai kata apa. Kena pergi tanya. Tak ada, lepas-lepas habis dia ceramah lama dah. Lama dah dia ceramah. Tak ada siapa mai habaq bagus ustaz ceramah. Lama dia balik, aku ni lah kali dia tu mai ustaz. Saya nampak duk ikut kelas dia lama dah. Macam mana saya ceramah? Bagus tak? Bagus tak? Bagus ustaz weh. Lega saya dengar. So hati saya. Hak ni memang out lah. Yang kira duk balik duk tengok orang nak hantar apa, orang puji ke apa. Kita kalau orang kata pun kita lena, orang puji pun kita lena. Pasal apa? Pasal Tuhan yang menjadi matlamat kita. Kita macam mana boleh lena orang duk kata kat hang? Macam mana boleh tak ada apa orang duk kata kat hang? Pasal orang lagu mana pun dia kata. Pasal itu kita selalu sebut, ni bukan saya nak cakap diri saya, umum. Saya tak kata saya kata umum. Siapa-siapa pun, apabila dia buat di atas Tuhan, dia buat kerana Tuhan, matlamat dia Tuhan, Allahu ghayatuna, Allah itu maksud kami, maka yang lain itu tidak ada apa-apa pun kadang. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad, berjuang di jalan Allah, wala yakhaf, dan mereka tak peduli dan mereka tak risau laumatal laim, yang orang duk kata kat orang ni. Tuan-tuan mari semayang, orang nak kata apa kata. Tuan-tuan tak semayang pun orang kata, orang semayang pun orang kata. So abaikan. So balik pada tajuk ni, saya nak kata kat tuan-tuan, satu orang bila dia buat kerana Allah, orang puji, yang tu cerita lain. Orang mari tanya Nabi dalam hadis Muslim, satu orang buat baik, lepas tu orang puji dia. Dia kata bagus. Orang yang puji, bukan dia suruh atau dia tanya atau dia nak dengar, tak, orang puji. Baguslah, saya banyak dapat manfaat. Dia sendiri. Nabi kata apa?
tilkal ajil busyra. Itu adalah berita gembira yang Allah segerakan. Nikmat yang Allah segerakan untuk dia. An-Nawawi kata apa? Pasal apa orang mai puji dia walaupun dia tak harap orang puji? Pasal Tuhan sayang dekat dia. Bila Tuhan sayang kat kita, Tuhan akan buat orang sayang kat kita. Nawawi kata. Nawawi kata apa? Pasal apa satu orang bila dia buat, orang sayang dekat dia, orang suka dengar, orang tertarik kat dia. Pasal apa? Pasal Tuhan sayang kat dia. Bila Tuhan sayang kat kita, Tuhan panggil Jibril. Bisa dengar tak hadis tu? Jibril, aku sayang dekat dia. Jibril pun panggil malaikat lain. Tuhan sayang kat dia. Semua pakat sayang kat dia. Manusia pun sayang. Pasal itu manusia puji walaupun dia tak harap. Pasal apa? Pasal Tuhan sayang. Pasal itu Allah segerakan orang mai puji dia. Yang tu tak apa. Tapi jangan kita suruh. Puji ya sikit. Komen sikit. Ini orang komen betul tak mau terima pula. Tapi yang kita boleh puji muhung ni siapa dia? Bini kita. Yang kita mengaji dah kan? Boleh buhung tiga benda kan? Imra'atun hadithun imra'ah ala zawj wa hadithun zawj ala imra'ah. Perkataan isteri pada suami, perkataan suami pada isteri. Yang tu kita boleh, walaupun tak elok kita puji biar. Itu bohong pula ustaz. Harus bohong tu. Sedap masak. Allah dia kata kalau hang masak, hang jangan duk masak ah. Awak pula kalau hang masak orang lain tak boleh cari makan. Tu kau hang jangan masak lah. Cukup kali ni cukup. Cukup kali ni. Ini kali pertama, kali terakhir. Kalau hang masak pula kali kedua, lah ni tak ada orang dah. Habis semua tutup kedai-kedai ku arau ni. Hang jangan masak. Aku banyak hanya masak. Allah bang, terima kasih lah. Tak masak sungguh. Kalau dia masak pula jenuh nak habis, tak sedap. Dia tak lena, mata tercekak, terbuka. Pasal apa? Duk terangat puji. Tu. Tu saya nak ajak ilmu dia panggil ilmu rahsia ghaib. Okey, balik pada tajuk kita. So apa Allah Taala buat? Di dunia dia dapat. Dia nak orang puji dia, memang orang puji. Itu masalah. Pasal apa? Kita hanya dapat balasan dunia. Dunia ni lama mana dia nak puji? Hari ni mungkin dia puji, esok tak tentu. Kalau kita buat kerana orang tuan-tuan, tekanan tau. Pasal apa? Pasal kita akan, hari ni dia nak kata apa? Lepas tu esok dia nak kata apa? Lusa macam mana pula? Duk fikir situ tak sudah. Maka sebab itu dia ni masa hidup orang puji dia. Tapi bila dia mati, faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Tuhan pun heret dia, muka duk bawah, kaki duk atas, tauk dalam neraka. Orang yang kedua, orang yang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Orang yang mengajar orang. Pasal apa orang yang mengajar, bukan orang yang belajar? Orang belajar nak riak tak mana? Siapa nak kenal dia? Betul saya kata tadi, orang yang mengajar. Tengok hadis tu kata, ta'allamal ilma wa 'allama. Dia mengaji, dia mengajar, dia belajar, ta'allamal ilma wa 'allama. Dia mengajar. Lepas tu, wa qara'al Quran, dia baca. Cuma sebelum tu, apakah bila kita buat satu benda ni, kita harap sesuatu tak boleh langsung ke? Di sini para ulama rincikan. Bukan semua niat yang kita sekalikan dengan Allah dia kira syirik atau dia kira riak. Bukan semua. Okey. Satu orang kahwin kerana nafsu. Pertama dia kahwin atas suruhan Allah lah. Allah suruh kahwin, dia kahwin. Yang kedua dia kahwin kerana nafsu. Semua orang kahwin kerana nafsu. Bukan kata yang menikah dua, yang menikah satu pun memang nafsu. Ni menikah banyak ni nafsu ni. Kahwin kerana nafsu. Kita kahwin kerana iman. Siapa yang menikah kerana iman? Memang iman tu betul lah satu bab, tapi tak ada siapa yang menikah kerana iman. Semua kerana nafsu. Iman betul. Allah suruh kita kahwin, kita nak jaga maruah kita, nak jaga faras kita, nak jaga agama kita. Tapi memang di atas nafsu. Pasal itu Nabi suruh pergi tengok. Pasal itu Nabi suruh kahwin kerana cantik. Cantik itu pasal apa? Nafsu. Adakah bila kita kahwin dengan dia kerana nafsu, maksudnya niat kita rosak atau kita syirik ke, riak ke apa ke? Tak. Kerana itu memang sebahagian daripada
Sebab yang agama benarkan. Dapat tak? Pasal itu Nabi kata, kalau kamu tak mampu kahwin, kamu buat apa? Puasa. Hang puasa pasal apa? Aku puasa ni pasal kalau aku tak puasa, sekali aku pergi rabat orang tak kata wahala. Ataupun aku pergi duduk rogol orang, aku puasa. Astagfirullah. Hang kena puasa kerana Allah. Kerana Allah. Tuan-tuan, betul lah kerana Allah. Tapi Nabi yang sebut. Nabi kata satu orang bila dia nak kontrol nafsu dia, dia puasa. Nampak tak? Maksudnya, bila kita buat satu ibadat, di atas niat yang dibenarkan oleh syarak, tak ada masalah lah. Satu orang pergi perang. Pasal apa hampir perang? Aku nak dapat harta rampasan perang. Memang orang yang pergi perang, Allah halalkan ghanimah untuk dia. Adakah salah dia mengharapkan harta rampasan perang? Tak. Tapi kawan ni pasal apa salah? Pasal kawan ni bukan diharapkan ghanimah, bukan diharapkan rampasan perang, diharapkan pujian orang. Hak pujian orang tu memang tak ada agama benarkan. Tak ada dalam hadis, dalam agama ni benarkan. Betul tak tuan? Satu orang pergi kerja 25 hari bulan, dia pergi jolok bank. Lepas tu di bank tu dia tulis di skrin tu, buatlah kerja kerana Allah. Adakah anda ingin meneruskan urus niaga? Lepas tu dia pula, kita pun tekan ya, dia pun buat keluar innamal a'malu binniyat. Ingin meneruskan urus niaga sampai ke sudah tak ada keluar duit. Pasal apa? Kerana Allah. Tu imam kerana Allah. Pandai. Makmum memang pandai. Tu imam kerana Allah. Tu imam tu pun ada anak bini untuk makan. Pasal tu kadang-kadang kita bila dengan orang anak yang mengajak anak kita Quran ni, siapa yang tak payah ambil duit, tak payah ambil lah. Tapi kalau dia buat, janganlah kata-kata kat dia. Pasal kadang-kadang kita dengan ustaz-ustaz ayat Quran ni, apa ajak Quran buat ambil duit? Apa? Allah, kerana Allah, kerana Allah. Tapi bila hala dunia, kita sanggup pula bayar. Cikgu boleh main mengajar di rumah saya matematik. Tuition personal ni mahal sikit, tak apa. Habang punya mana main ajak. Tapi main tang Quran, dia pandai pula kerana Allah. Walhai yang matematik tu selamat dekat dunia, yang ni Quran ni selamat sampai akhirat. So kita tak appreciate kita tu. Dia tak minta tapi kita bagi bila. Bukan saya kata ni, tapi kita dengan agama. Satu orang, pasal tu ulama kata memang asalnya kita tak boleh ambil duit di atas ilmu. Tak boleh ambil duit. Okey, tuan-tuan kata ustaz, minta maaf. Ustaz main mengajar macam ni, kita buat semua kerana Allah. Tapi ustaz tu bila dia pergi berhenti di stesen Petronas, dia angkat pam minyak, dia tak boleh kata dekat Petronas kerana Allah. Di meter tu pun tak keluar kerana Allah. Tuan-tuan faham tak? Sebab itu ada bab yang dia panggil maslahah. Sebab itu bukan kita kata di atas setiap, ni mak kerana Allah, ni kahwin kerana Allah, ni mengaji kerana Allah. Betul. Tetapi ada bab yang agama benarkan. Satu orang dia puasa, dia kerana Allah. Tapi dia tahu puasa ni sihat. Adakah salah untuk dia bila berpuasa? Dia kata dengan harapan aku puasa ni Allah bagi pahala dan aku sihat. Adakah salah? Tak. Kerana itu antara benda yang agama benarkan. Nampak tak? Pasal itu termasuk juga satu orang tu imam baca kuat. Sekali tu imam tu nak baca kuat kan nak baca pelan? Tengok-tengok kita baca tajuk ni dia baca pelan. Alhamdulillah. Kita kata itu imam pasal apa? Saya dengar tadi ustaz takut riak. Kan? Maksudnya ada certain case memang kita kena tunjuk. Saya esok main mengajar, takut tuan-tuan kata saya teror ke apa. Saya pun main, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat seorang lelaki yang mati syahid bila dibawa oleh Allah dan menunjukkan nikmat-nikmatnya. Lelaki itu mengakuinya. Tuan-tuan, awak pelik sangat malam ni. Macam tak makan. Awak ustaz tak ada malam ni. Macam lekeh, ceroy sangat. Tak mau riak. Sekali saya ceramah hebat-hebat, orang kata nak tunjuk pula. Tak, no. Ada benda yang agama kempen, agama suruh kita tunjuk. Syiar, azan, suruh kuat. Semayang, suruh mari masjid. Agama kata pergi masjid. Pi. Tuan-tuan main masjid macam mana? Tanya bini. Ada orang. Ada orang. Okey bang, tak ada. Keluar jiran balik, masuk balik. Tuan-tuan pakai lagu mana? Kan tuan-tuan pakai baju leng, main datang masjid tukang.
pakai selok pendek, pakai apa, tak mau bagi orang tahu main masjid. Tak, tuan-tuan pakai pakaian main masjid, pakai lebah, semua orang nampak, tu dia main masjid. Adakah itu riak? Tak, itu agama suruh. Pasal itu soal yang sangat halus. Kan? Akhirnya dia balik kepada nilaian Allah. So kawan ni kata apa? Dia kata aku membaca Quran ini, qara'tul Quran wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Semua aku buat itu kerana engkau. Allah kata kau bohong. Ta'allamtul ilm liyuqal alim. Engkau belajar, engkau mengajar supaya orang kata engkau alim, engkau kata orang yang qari, pandai baca. Maksud kau nak pujian. Allah lempak dia dalam neraka. Dan akhirnya orang yang sedekah. Kan? Dia bagi dekat orang, dia sedekah. Akhirnya Allah kata kau bohong. Kau buat itu liyuqal huwa jawad, supaya orang panggil kau jawad. Jawad ni apa? Pemurah. Dia masuk neraka. So tuan-tuan, ini satu ingatan yang sangat keras untuk saya dan kita semua. Orang yang mati syahid, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang mengajar ilmu, dan orang yang sedekah, kesudahan mereka di neraka. Bukan masalah pada amalan itu, bukan rosak pada amalan itu, bukan tak betul pada perbuatan itu, tak. Dia memang mengajar Al-Quran, dia memang baca betul, dia memang sedekah. Dalam hadis ni tahu dia kata apa? Wa a'tahu min asnaf. Dia memang bagi pada orang yang layak. Soal amalan tu tak salah langsung. Yang lingkup pahana tu pasal tang niat. Hadis Muslim. Dan tetapi saya tak nafikan, memang dirincikan oleh para ulama, soal niat ni cukup banyak. Yang mana yang kita boleh gabung. Satu orang dia salat Allahu Akbar, dia tak ada niat kerana orang, dia masuk-masuk Allahu Akbar, dia bersemayang elok. Tiba-tiba orang masuk. Rakaat pertama okey. Mai rakaat kedua ada siapa masuk, dia pun kuih perelok. Oh. Dia kira macam mana? Lepas tu dia tengok ada orang, dia pun daripada tadi Allah. Rakaat pertama Allah. Lepas tu orang mai Allah. Lepas tu astagfirullah. Apa dia aku ni? Astagfirullah, auzubillah. Dia pun balik pada Allah balik. Macam mana? Kata para ulama, Allah akan mensukat kadar pahala itu sekadar mana dia ikhlas. Kerana esok pada hari kiamat Allah kata apa? Sesiapa yang buat kerana sesuatu, Allah kata sekarang, al-yawm, al-an, hari ini, sekarang, pi kat siapa? Pi dekat orang yang hang tunjuk tu. Orang yang hang harap puji tu, hang pi minta pahala dekat dia. Aku bagi takat mana yang hang buat untuk aku saja. Maka hadirin mukminin, marilah sama-sama saya nasihat diri saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, untuk kita memperbetulkan niat kita kerana Allah. Dan akhirnya Allah jualah sebaik-baik penilai dan Allah lah sebaik-baik pembalas. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.